Panas, PKR tegas tak nak kerjasama dengan Azmin. Ibu bapa Syed Saddiq dedah, anaknya dipaksa sokong Muhyiddin. Jangan samakan saya dengan Zuraida. Muhyiddin panas, mula berkeras tuntut jawatan dari Perdana Menteri. Muhyiddin mengamuk bila Najib sentuh isu 1.3 juta ringgit. Majlis Pimpinan Pusat PKR memutuskan tidak akan berbincang atau bekerjasama dengan Azmin Ali, kata pengarah komunikasinya Fahmi Fazil. Menurut Fahmi, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat MPP yang berlangsung malam tadi. MPP memutuskan bahawa keadilan tidak akan berbincang atau bekerjasama dengan Azmin Ali yang dianggap oleh anggota, penyokong parti serta orang ramai sebagai salah satu punca utama berlakunya pengkhianatan langkah syariatan, katanya dalam kenyataan media. Jumaat lalu, Malaysia Kini melaporkan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu dikatakan bertemu dua wakil PKR di Hotel Sheraton di Petaling Jaya. Perkara itu dibongkar beberapa pemimpin kanan PKR yang tidak mahu identiti mereka didedahkan. Bagaimanapun, Azmin ketika ditanya pemberita berkata dia tidak ingat hotel mana dikunjunginya dan siapa ditemui pada minggu lalu berikutan jadual kerja yang padat. Sheraton Hotel, saya pergi banyak hotel. Saya tidak ingat hotel yang mana, katanya seperti dipetik Malaysia Gazette. Sebelum ini, seorang lagi pemimpin bersatu, Muhammad Rashid Hasnun, berkata adalah mustahil untuk dia dan Azmin meninggalkan parti mereka. Muhammad Rashid menyifatkan dakwaan itu sebagai propaganda burahan untuk melemahkan parti terbabit. Sementara itu, Fahmi berkata MPP PKR turut bermesyuarat malam tadi berhubung pemilihan parti itu baru-baru ini dan persiapan Kongres PKR. Katanya jawatan kuasa pemilihan parti akan mengumumkan secara rasmi kepimpinan yang baru, cabang serta pemimpin utama PKR dalam masa terdekat. Saf kepimpinan baru ini perlu bergerak pantas, sederap dan dalam satu pasukan yang kukuh bagi menghadapi musuh-musuh politik keadilan pada pilihan raya umum ke-15, jelasnya. Selain itu, katanya MPP memutuskan bahawa Kongres Wanita dan Angkatan Muda Keadilan akan diteruskan pada 15 Julai 2022 bertempat di Ideal Convention Centre IDCC Shah Alam. Kongres Nasional juga akan diteruskan pada 16 dan 17 Julai 2022 juga bertempat di Ideal Convention Centre Shah Alam. Kongres kali ini akan menumpukan kepada kesiapsiagaan jentera parti bagi menghadapi PR15 serta pembubaran parlimen yang boleh berlaku pada bila-bila masa selepas 31 Julai 2022, katanya. Bapa dan ibu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memberi keterangan bahawa anak mereka ditekan untuk menyokong Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin. Ibu dan bapa bekas Menteri Belia dan Sukan itu memberi keterangan demikian semasa perbicaraan hari ini terhadap Syed Saddiq berhubung dakwaan penyelewengan dan pengubahan wang haram lebih 1 juta ringgit dana daripada Sayap Pemuda Bersatu. Bapa Ahli Parlimen MUA itu, Syed Abdul Rahman Al-Sagaf, memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengenai tekanan yang didakwa diterima anaknya. Sejujurnya, saya katakan bahawa sokongan kepada Muhyiddin ketika itu adalah tipis pada 2020 dan sudah pasti anak saya akan dianiaya kerana politiknya tidak saluan dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya tahu anak saya tegas dan berintegriti tinggi dan saya menasihatkan dia untuk terus maju dan mengekalkan pendirian yang kukuh dan jujur, kata Syed Abdul Rahman semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Gobind Singh Deo. Apabila Gobind bertanya sama ada Syed Saddiq disiasat untuk memaksanya menyokong Muhyiddin, saksi itu bersetuju. Ibu tertuduh Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz pula memberi keterangan bahawa pegawai SPRM yang menyoal sebagai sebahagian daripada penyiasatan terhadap anaknya telah menasihatkan secara berseluruh supaya menasihatkan anaknya supaya menyokong Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu pada 2020. Sebagai seorang ibu, hati saya tersentap apabila pegawai SPRM memberitahu saya adalah lebih baik jika saya menasihati anak saya supaya mengikut sahaja kerajaan yang ada sekarang supaya saya dan suami tidak disiasat lagi, dakwa Sharifah. Sebagai ibu, saya sayangkan anak saya dan tahu pengorbanannya. Ia bukan mudah. Saya anggap anak saya sudah menjadi mangsa politik, katanya ketika memberi keterangan. Menjawab soalan Gobind sama ada Syed Saddiq ditekan untuk menyokong kerajaan ketika itu di bawah Muhyiddin, dia turut bersetuju. Dia mendakwa Syed Saddiq telah menyatakan kebimbangan terhadap kebajikan dia dan suaminya terhadap siasatan itu, memberi amaran kepada mereka bahawa pihak berkuasa akan menyiasat mereka berhubung keputusan politiknya. Pesara guru itu memberi keterangan bahawa dia mengalami tekanan daripada pegawai SPRM yang bertanya kepadanya tentang punca pendapatannya daripada memberi
tuition kerana dia takut kehilangan pencennya akibat daripada kejadian itu. Saya dapat diagnosis kanser pada Julai 2020 kerana tekanan yang saya lalui, kata saksi pendakwaan ketiga itu. Gobin memaklumkan hakim pembicaraan Azhar Abdul Hamid bahawa keterangan ibu dan bapa Syed Saddiq itu selaras dengan hujah pembelaan bahawa kes terhadap Syed Saddiq adalah untuk memaksanya menyokong kerajaan. Muhyiddin merupakan Presiden Bersatu. Syed Saddiq pernah menjadi ketua pemuda parti itu sebelum dipecat pada akhir 2020 dan seterusnya menubuhkan parti politik muda. Semasa pemeriksaan balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahrudin Wan Ladin, Syed Abdul Rahman 69 mengaku tidak mendengar secara peribadi sebarang dakwaan ugutan terhadap anaknya. Bapa itu berkata bahawa dia menduga daripada raut wajah anaknya yang bermasalah bahawa dia menghadapi pendakwaan politik. Semasa disoal, Wan Shahrudin Sharifah 62 mengakui pegawai SPRM yang menyoalnya ketika itu tidak menyebut nama Muhyiddin. Dia memberi keterangan bahawa ia berdasarkan ketakutan dan kebimbangannya sebagai seorang ibu terhadap keselamatan dan kebajikan anaknya. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali meminta semua pihak agar tidak membandingkan dirinya dengan Datuk Zuraidah Kamaruddin yang berhijrah menyertai Parti Bangsa Malaysia. Muhammad Azmin yang juga Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri berkata beliau akan terus berjuang dan memberikan perkhidmatan kepada rakyat bersama bersatu. Saya rasa tidak perlu bandingkan saya dengan orang lain kerana apabila saya pilih menyertai Bersatu, ia bukan paksaan. Malah saya menyertai parti ini kerana ia dekat dengan diri saya yang mahu parti yang progresif dan inklusif kepada semua. Bersatu telah lakukan anjakan paradigma dalam perlembagaan parti yang membuatkan parti ini terbuka kepada semua kaum. Jadi saya perlu pertahan dan perkukuhkan parti bersama kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya juga akan beri tenaga serta sumbangan untuk kukuhkan Bersatu. Saya juga yakin dengan dasar-dasar yang dibawa Bersatu sehingga boleh membantu negara keluar daripada kemelut dan krisis kesihatan, ekonomi serta politik akan membuatkan parti ini diterima rakyat pada pilihan raya nanti, katanya kepada pemberita selepas melakukan lawatan kerja di Parlimen Balik Pulau. Muhammad Azmin berkata demikian ketika diminta mengulas tindakan beberapa pihak membandingkan beliau dengan rakan sekutunya sebelum ini iaitu Zuraidah yang meninggalkan Bersatu dan menyertai PBM pada 26 Mei lepas. Pada Ogos 2020, beberapa pemimpin PKR termasuk Muhammad Azmin dan Zuraidah yang bergerak melalui badan bukan kerajaan iaitu Penggerak Komuniti Negara mengumumkan keputusan menyertai Bersatu. Ahli Parlimen Gombak itu juga berkata beliau sedia bertanding di mana-mana kerusi yang ditetapkan oleh pucuk pimpinan Bersatu kerana patuh kepada keputusan parti. Katanya beliau telah melakukan segala upaya untuk membangunkan Gombak selain membina hubungan dan semangat kekeluargaan sejak sekian lama bersama rakyat serta yakin kawasan itu akan kekal di tangan Perikatan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Diminta mengulas spekulasi bahawa beliau akan kembali menyertai PKR selepas didakwa berjumpa dengan dua wakil parti itu di Hotel Sheraton, Petaling Jaya baru-baru ini. Azmin berkata perkara tersebut hanya spekulasi semata-mata. Saya jumpa ramai orang, saya tidak ingat siapa saya jumpa. Saya juga pergi banyak hotel, nama pun spekulasi, katanya. Nak lantik Datuk Zuraidah jadi apa-apa tu hak dia, tapi kota Bersatu tu dia tak boleh orang kata ambil. Manalah tahu dia nak wujud satu kementerian baru nak bagi pada Zuraidah for whatever the reason lah. Itu saya tak nak campur lah, itu hak Perdana Menteri. Tapi yang saya punya tu, bukan saya punya lah, kota Bersatu tu yang kita dah terima sejak awal lagi tu. Jadi harus dipenuhkan oleh ahli parlimen daripada Bersatu. Parti Pribumi Bersatu Malaysia tidak berganjak dengan pendirian bahawa kota Datuk Zuraidah Kamaruddin sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi adalah milik parti itu. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob boleh mewujudkan kementerian baru buat Zuraidah. Namun kota menteri sedia ada itu harus kekal kepada Bersatu. Dia nak lantik Zuraidah jadi jawatan apapun, itu hak dia. Tapi kota itu Bersatu punya. Dia Perdana Menteri, tak boleh kata ambillah. Manalah tahu dia nak wujudkan satu kementerian untuk Zuraidah. Jadi apapun, itu hak dia, katanya dalam sidang media selepas program di Pusat Convention Saint Dhabi. Hadir sama adalah Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin. Dalam pada itu Muhyiddin berkata Bersatu akan memanggil Ahli Bersekutu Bersatu Willy Mongin mengenai dakwaan beliau akan menyertai Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB. Jelas Muhyiddin pihaknya telah meminta Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk mengadakan pertemuan dengan Ahli Parlimen Puncak Borneo itu. Saya percaya kalau Willy dapat jumpa dengan Azmin, lepas itu jumpa saya, kita akan dapat leraikan apa-apa yang berbangkit. Yang penting, saya fikir, kita beri dia sokongan beri jawatan. Tak faham, kalau ada tujuan lain, seloknya dia bincang macam anak beranak, leraikan secara bersama, katanya.
Willy sebelum ini menegaskan dirinya telah memohon untuk menyertai PBB yang merupakan parti komponen gabungan Parti Sarawak GPS. Beliau yang sebelum ini menyertai Bersatu berkata, permohonan untuk menyertai parti itu sudah dikemukakan beliau beberapa bulan lalu namun belum mendapat sebarang keputusan. Dia bukan hakim. Elok. Ya, elok dia manage dia punya problem lah. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menasihatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak menumpukan sahaja kepada kes mahkamah dihadapi berbanding mencampuri urusannya berhubung isu dakwaan Menteri Berdana Ultra Kirana Sendiam Berhad. Beliau berkata Najib tidak perlu berlagak seperti hakim untuk membuat keputusan mengenai dakwaan terhadapnya. Dia bukan hakim. Elok dia uruskan dia punya masalah kes mahkamah. Saya dah selesai buat satu kenyataan dan saya tak mahu tokok tambah lagi dalam majlis ini, katanya pada sidang media selepas menghadiri program Ruang Belia di Sam Darby Convention Centre. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai kenyataan Najib yang mempertikaikan tarikh Muhyiddin menerima rawatan kansernya selepas dikaitkan dakwaan menerima dana sebanyak 1.3 juta ringgit daripada UKSB. Syarikat yang terlibat dalam perbicaraan kes rasuah membabitkan bekas Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi. Pada 18 Jun, Najib mempertikaikan dakwaan Muhyiddin bahawa beliau tidak menerima dana 1.3 juta ringgit pada 2018 seperti yang diberitahu di mahkamah. Muhyiddin berkata dia tidak pernah menerima wang daripada UKSB dan mengatakan adalah mustahil menerima wang dikatakan itu ketika sedang menghidap kanser dan menjalani rawatan. Najib memetik laporan berita yang menunjukkan garis masa sebelum dan selepas Muhyiddin menjalani rawatan kanser serta tarikh ketika dakwaan sogokan itu dilakukan. Dalam pada itu Muhyiddin berkata beliau menyerahkan kepada pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan polis untuk membuat siasatan terhadapnya. Beliau berkata setakat ini beliau masih belum dipanggil pihak berkuasa untuk disoal siasat berhubung perkara itu. Kalau SPRM nak panggil, saya pun boleh dipanggil. Saya tak takut kerana saya cakap yang benar. Orang nak komen itu masing-masing punya komen. Saya tak rasuah, saya tak terima apa-apa. Orang lain nak kata itu hal dia, katanya.